Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada semua murid tingkatan 4 Cikgu Ciu. Okey. Keluarkan buku nota. Indeks pada hari ini ialah Perang Dunia Pertama. Okey, kita akan pergi seperti biasa, kita akan pergi ke pengenalan. Okey, kita kena tahu apa yang dimaksudkan Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama ini dia berpunca the factor of perkembangan nasionalisme. Persaingan antara kuasa imperialis. Imperialis ini bermaksud kuasa penjajah barat yang inginkan tanah yang baru. Kemudian mereka mempertahankan kepentingan masing-masing untuk for their own good lah. Berperang untuk dapatkan apa yang mereka mahu. Dan suasana ini telah mencetuskan Perang Dunia Pertama tahun 1914 hingga 1918. Okey, kita akan pergi ke faktor Perang Dunia Pertama, the main point of the war, the first war in the world. Iaitu Perang Dunia Pertama ini dia berlaku di Eropah tetapi termasuk Empire Umayyah. Bukan negara Eropah juga, tetapi ada negara Islam juga termasuk dalam Perang Dunia Pertama ini. So persaingan kuasa imperialis, of course mereka inginkan tanah jajahan, mereka berebut untuk dapatkan bahan mentah. Semua itu telah menyumbang kepada Perang Dunia Pertama. Pembentukan Pakatan Tentera. Okey. Kita tengok bagaimana mereka cari kawan-kawan mereka supaya bersatu untuk perang antara satu sama lain untuk dapatkan apa yang mereka impikan ataupun what they dream for. They will fight. And ini ialah faktor tercetusnya Perang Dunia Pertama, iaitu konflik di Rantau Balkan. Kita akan tengok satu persatu. So ini isi sejarah. Okay. Yang pertama, persaingan kuasa imperialis. Imperialis ini bermaksud kuasa-kuasa barat yang berada di Eropah itu dia inginkan tempat baru, pasaran yang baru, ataupun mereka nak new market untuk ekonomi mereka. Yang pertama, sebab apa? Sebab pengembangan revolusi perindustrian, bermaksud peningkatan perubahan kilang. Disebabkan itu berlakunya persaingan. Bersaing untuk mendapatkan tanah jajahan. Untuk apa? Untuk dapatkan bahan mentah seperti arang batu, petroleum dan biji timah. Persaingan ini, perebutan ini telah membawa kepada permusuhan. And then kita boleh tengok di sini permusuhan antara kuasa imperialis di Eropah seperti Perancis dan Jerman. Perancis dan Jerman ini mereka tidak bersatulah. Mereka berperang, mereka benci antara satu sama lain. Nombor dua, kita tengok Pakatan Ketenteraan. Pakatan Ketenteraan ini mereka cari geng-geng untuk berperang. So kita dapat lihat di sini kita ada dua geng di Eropah, iaitu Pakatan Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga. Perkara ini menyebabkan ketidakstabilan politik. Politik mereka kucak-kacir. Sebab wujudnya pakatan ini untuk mendapatkan tanah jajahan, menghasilkan senjata moden dan ingin mempertahankan kepentingan masing-masing. Nombor 3, krisis Rantau Balkan. Okey, ini penting. Inilah menyebabkan perang berlaku. Di mana pemusuhan Austria-Hungary dengan Serbia. Okey, benar tahu Austria-Hungary dengan Serbia ni dia bukan kawan. Sebab apa? Sebab Austria-Hungary ini dia kata Serbia ini menghasut, mencuci otak rakyat Austria yang berketurunan Serb supaya berjuang membebaskan diri daripada pemerintahan Austria-Hungary. Inilah tuduhan Austria-Hungary terhadap Serbia ini. So, keadaan itu menjadi lebih parah
menyebabkan perang pertama tercetus, iaitu pembunuhan Adolf Ferdinand, putera mahkota Austria-Hungary, dan isterinya Sofia oleh seorang pemuda Serbia. Apabila ini berlaku, maka tercetusnya Perang Dunia Pertama. Okey, so kita boleh tengok di sini pakatan ada dua geng yang Cikgu Ciu katakan tadi. Okey, kita tengok kuasa tengah di mana tim dia ialah Jerman, Austria-Hungary, Bulgaria dan Empire Umania. Kemudian kita tengok pakatan bertiga pula, ada siapa? Britain, Perancis, Rusia, Serbia, Itali, Romania, Portugis and Greece. So, you boleh tengok di sini, kamu dah boleh agak siapa yang akan menang. So, yang menangnya pakatan bertiga dalam Perang Dunia Pertama. Okey, Perang Dunia Pertama sudah berakhir. Maka sebab apa perang ini berakhir? Sebab Amerika Syarikat ni dia join force geng Pakatan Bertiga pada tahun 1918. Kemudian Jerman dipaksa surrender atau menandatangani kejahatan senjata. Maksudnya kejahatan senjata ini bermaksud surrender. Kemudian persidangan dan perjanjian damai ini wujud untuk selesaikan masalah yang berlaku di Perang Dunia Pertama, untuk duduk semeja dan buat satu keputusan. And then Amerika Syarikat diiktiraf sebagai kuasa besar dunia selepas Perang Dunia Pertama. So Amerika Syarikat ini kita dah belajar sebab apa ada Amerika Syarikat. Dulu ada revolusi Amerika. Kemudian berjaya revolusi itu, Amerika Syarikat wujud, dan kita boleh lihat di sini Perang Dunia Pertama, Amerika Syarikat wujud sebagai kuasa besar di dunia. Okey, so persidangan damai Paris untuk bincangkan syarat perdamaian selepas perang, and then memastikan Jerman ini tidak menjadi faktor ancaman dunia. Sebab Jerman dalam Perang Dunia Pertama itu, Jerman sangat agresif sebenarnya. Kalau tak ada Amerika Syarikat campur tangan dalam Perang Dunia Pertama, kemungkinan besar Pakatan Tengah diketuai oleh Jerman ni akan menang. So lahir deklarasi 14 perkara Woodrow Wilson. Bermaksud di sini dia asas perdamaian. Siapa yang buat ni? 14 perkara Woodrow Wilson ini, iaitu cadangan daripada Presiden Amerika Syarikat. Ada dua prinsip, iaitu penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri. Nak hidup aman, rakyat yang tentukan. Ekonomi nak baik, rakyat tentukan. Itu maksud penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri. Dan kemudian sepadan negara berasaskan bangsa. Okey. So bermaksudnya di sini ada satu kata putus yang telah capai, di mana sangat merugikan Jerman. Jerman dituduh memulakan perang. Kemudian ada deklarasi 14 perkara Woodrow Wilson, and then prinsip-prinsip yang dipegang dalam persidangan damai di Paris. Kemudian kita tengok perjanjian Versailles ataupun Versailles yang berlaku di mana? Di mana Jerman ini telah dihukum, berlaku pada 18 Jun 1919, di mana Jerman kena bertanggungjawab akibat perang ini. Jerman kena bayar papasan ganti rugi kepada Pakatan Bertiga, musuh mereka. Jerman kena menghadkan saiz angkatan tentera, tak boleh banyak, tak boleh hebat sangat.
menyerahkan wilayah dan tanah jajahan kepada Pakatan Bertiga. Termasuk Jerman yang menjajah tanah jajahan itu telah pulangkan kepada Pakatan Bertiga. Kemudian perjanjian Versailles ini atau Versailles ini telah menubuhkan Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa ini untuk apa? Untuk mengalahkan keamanan dan kerjasama antara bangsa. Liga bangsa-bangsa ini dulu sekarang punya pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Kesan Perang Dunia Pertama. Apa kesan dia? Kesan dia memberi kesan yang besar terhadap negara Eropah dan negara kita turut terkesan akibat perang tersebut. Sebab apa? Sebab Britain pun ada dalam anggota ataupun berperang di dalam Perang Dunia Pertama. Kita lihat satu persatu. Okey, yang pertama, keruntuhan pemerintahan beraja. Tak ada lagi king ataupun tak ada lagi pemerintahan beraja yang diketuai oleh raja. Tengok di sini, di Jerman, Austria-Hungary, Rusia, Empire Umania ini tak ada raja dah, sudah tamat. Kaiser Wilhelm II terpaksa turun tahta dan mendapatkan perlindungan politik di Belanda. Kemudian kita tengok Empire Austria-Hungary ini di bawah pemerintahan dinasti Habsburg berakhir. Raja juga sudah berakhir. Rusia menumbangkan pemerintahan Raja Tsar Nicholas II dan kerajaan komunis pertama di dunia terbentuk di bawah pimpinan Vladimir Lenin. So tak ada dah sistem beraja, tetapi kamu kena ingat di sini kerajaan komunis pertama di dunia. Di mana? Di Rusia. Okey, Khalifah Empire Umayyah pula, Sultan Mehmed VI digulingkan dan kerajaan Turki bercorak republik diketuai oleh Mustafa Kemal Atatürk. Bermaksudnya tak ada lagi sistem beraja. Semuanya telah tukar kepada republik. Okey, kemunculan negara baru. Of course, lepas Perang Dunia Pertama, akhirnya sistem beraja, maka negara baru wujud. Contohnya, keruntuhan Empire Austria-Hungary ini sebab kalah dalam Perang Dunia Pertama. Lahirnya negara baru, iaitu Austria satu, Hungary satu, Czechoslovakia dan Yugoslavia. So ada berapa? 1, 2, 3, 4 negara. Daripada satu negara itu berpecah kepada 4 negara. Kemudian kita tengok Rusia pula. Empire Rusia ini dia telah berpecah. Lahirnya Poland, Estonia, Latvia, and Lithuania, 4 negara yang baru yang lahir daripada perpecahan Empire Rusia. Kemudian kita tengok kepada Empire Umania pula, lahir 3 negara baru iaitu Lebanon, Syria dan Iraq. Okey, itu berkaitan dengan kemunculan negara baru. Okey, nombor 3, kesan terhadap negara kita. Raja-raja Melayu diminta menandatangani peristiharan perang. Memasuk raja ni dipaksa oleh siapa? Oleh British dan menyokong dan memberikan taat setia kepada kerajaan British. Berbagai undang-undang berkaitan dengan perang diluluskan oleh pentadbiran British. So ini diberikan kuasa penuh kepada British sebab British dia bukan negara dia tanah Melayu, tetapi tanah Melayu Sabah Sarawak dia macam jadi naungan kepada British semasa di tanah Melayu. Okay. So kita boleh tengok lagi kuasa Pesuruhjaya Tinggi British untuk
meletakkan negeri Melayu di bawah undang-undang tertera jika keadaan memerlukan. Wow, ini kuasa mutlak ni. Wang hasil biji timah getah digunakan untuk membiayai operasi British dalam Perang Dunia Pertama. So British datang ke tanah Melayu ni, dia collect keuntungan itu untuk menampung kos-kos perang di Eropah. Ini bukti jelas di mana British datang ke tanah Melayu tujuan sebenarnya untuk kepentingan diri sendiri, bukannya untuk bantu masyarakat di tanah Melayu kita dulu. Okey, kesimpulannya kita dapat di sini Perang Dunia Pertama ini dia memberi iktibar betapa pentingnya keamanan di dunia. So peaceful is very important in our Earth atau in our planet. Perdamaian dicapai hanya bersifat sementara. Kita boleh lihat tadi kita sudah belajar persidangan damai di Paris, perjanjian Versailles ataupun Versailles itu hanya sementara. Selepas itu, 20 tahun selepas itu, selepas berlakunya Perang Dunia Pertama, 20 after that, Perang Dunia Kedua tercetus berlaku. So ini latihan. Siapa yang ada buku kerja, tolong siapkan muka surat 37 hingga 40 dan siapkan semua latihan ini buat di buku latihan. Jawapan anda ada dalam PowerPoint slide. So buat yang apa yang cikgu bagi dan laksanakan tanggungjawab anda sebagai murid. Selamat ber-PTPR, stay safe dan siapkan kerja anda. Terima kasih.